Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang bahagia Datuk Zulkifli Abdul Wahab, Pengarah Besar Felda. Yang bahagia Encik Abdin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Besar Datuk bersama dengan Datin dan pengarah-pengarah besar RGM. Dan siapa juga yang hadir pada hari ini, termasuk pengurus, termasuk pengurusi masjid, imam, petugas Felda dan penceramah kita Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusuf Haji Osman, serta saudara Sulong Jamil dan kawan-kawan mewakili pimpinan peneroka. Saya diminta untuk melancarkan program penting hari ini, program pra-Ramadan. Ada orang menyebut sebagai lambaian Ramadan, kita panggil pra-Ramadan. Pra-Ramadan ini sebelum Ramadan. Ramadan kita tahu melihat anak bulan 31 Julai, tapi selalunya teropong tu tak berapa sophisticated, anak bulan tak pernah kelihatan. Mengikut khabar-khabar berita-berita, 1 Ogos dan 30 Ogos adalah 2 tarikh penting. Saya tak adalah nak mengumumkannya, tuan-tuan. Yang mengumum ni penyimpan mohon besar raja-raja. Saya jadi timbalan menteri cukuplah. Saya tak adalah nak menjadi penyimpan mohon besar raja-raja tu. Tapi kabarnya 1 Ogos dan 30 Ogos. Kabar. Jangan dengar kabar angin. Tunggu pengumuman. Hari ini apa benda nak diumumkan? Banyak benda ni. Pertama, terus umum je tu senang, jangan nunggu lama. Selama ni satu masjid 3,000, 4,000, 2,000 macam lah Felda ni tak ada duit dia tak Jadi hari ini bagi pihak yang berhormat Perdana Menteri, Menteri Felda, pengumuman pertama tahun lepas 3,000 je satu masjid, maka tahun ini kita ada 260 buah masjid. Macam tahun lepas bilangannya serupa, tapi sumbangan yang diberi oleh Felda RM10,000 setiap masjid. Wah, pada 3,000 naik 10,000. Jangan salah guna duit tu ya. Guna elok-elok, guna untuk sebagaimana aktiviti yang dah disebut oleh yang bahagia Datuk Zul tadi. Untuk apa? Tadarus, khatam Quran, bayaran sagu hati pada pengurusi masjid, Imam Bilal Siap. Bersamanya juga sumbangan 50 naskah Al-Quran. Al-Quran Mushaf Malaysia, Yayasan Restu, yang di dalamnya terkandung tulisan khat anak-anak Melayu, terjemahannya juga oleh anak-anak Melayu yang bertugas di mana? Di hadapan Masjid Shah Alam, di satu bangunan nama Kompleks Taman Seni Islam Selangor. Kebetulan saya dulu pernah menjadi CEO untuk mewujudkan bangunan itu sehinggalah selesai, dan kemudian di situ juga tersimpan tulisan tangan yang boleh dicetak 10 jenis mushaf yang berbeza. Satu-satunya tempat di seluruh negara Malaysia. Jakim pun tak ada, Jais pun tak ada, Jawi pun tak ada, Rumi, Jawi dan segalalah yang jabatan-jabatan agama tu tak ada belaka. Di situ je ada mushaf Al-Quran tulisan tangan anak Melayu penuh, 10 jenis mushaf ya. Saya masih lagi menjadi pemegang amanah Yayasan Restu. Namanya yayasan, walaupun saya pemegang amanah, tidak menerima sebarang keuntungan keuangan walau 1 sen pun. Manalah tahu tuan-tuan kata ni ambil Quran, Timbalan Menteri, pemegang amanah, dia dapat komisen. Tak ada tuan-tuan. Tak ada, jangan nak buat fitnah sebarangan. Okey dan Quran itu yang di Pertuan Agong telah melancarkannya. Sebelum ini Perdana Menteri Tuan Najib pun dia tahu tentang Al-Quran Yayasan Restu ini. Kita akan bagi 50 naskah setiap masjid. Itu yang pertama, bab besar tu 2,6 juta ringgit.
2,6 juta ringgit. Banyak tuan-tuan ya, tanpa sebarang tepukan. Lepas itu yang disebut tadi 54 kawasan Parlimen Felda melibatkan wakil rakyat bagi program Ihya Ramadan, dikendalikan bersama Serantau Felda Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan itu RM540,000, ya, 54 kawasan Parlimen. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum yang ketiga tu kita pergi yang keempat dulu, sebab yang ketiga tu besar, yang keempat ni kecil lagi. Tiga, disediakan bagi program kerohanian, kemasyarakatan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, gotong royong, majlis meraikan bakal-bakal haji warga Felda setiap wilayah. Yang ini RM330,000 tuan-tuan. Alhamdulillah. 2,6 juta campur 540,000 campur 330,000. Yang besar hari ini, ya, ada 246 buah sekolah agama di seluruh rancangan Felda. Masjid 260, 246 sekolah agama. Nak buat apa ni? Peruntukan ini baiki bangunan, cat ke apa ke. Manalah tahu bangunan tu selama ni penuh dengan cat hijau tua, kita nak tukar jadi biru tua, tuan-tuan. Manalah tahu ya. Jadi bilik darjahnya, bilik airnya, peralatan sekolahnya ya. Tahun sebelumnya hanya berdasarkan keperluan. Mohon lulus, mohon lulus. Tahun ini lain. Jadi kita nak bagi setiap sekolah agama 246 ini, setiap sebuah RM50,000 setiap sebuah. Jumlahnya 12,3 juta ringgit tuan-tuan untuk sekolah agama. Alhamdulillah, syukur. Banyak duit Felda ya. 10,000 tadi 2,6 juta, campur 540,000, ya, lepas tu campur 330,000, campur 50,000, 246 sekolah 12,3 juta. Jumlah hari ini, jumlah hari ini, ini maksudnya jumlah itulah yang kuih-kuih apa semua tu ya. Datang hari ini mahal juga tu, 15,77 juta ringgit. Orang surat khabar yang ada datang tulis ya, 15,77 juta. Itulah pengumuman, saya boleh duduk dah, jemputlah makan. Tapi tak ada lah begitu ya. Datang pada jauh nak dengar sikit sebanyak celoteh kita ni. Saya akan terus berceloteh sekejap lagi. Tapi sebelum itu saya nak beritahu, masuk dalam surat khabar sehari dua lepas, durian runtuh 1,8 juta untuk Kemahang 1 dan 2. Yang Felda kena bayar. Durian runtuh apa tu tuan-tuan dah ya? Tak ada runtuh mana pun ya. Saya nak beritahu satu di samannya Felda. Kajian benar orang menyaman Felda ni. Apa hal? Saya nak beritahu tuan-tuan, jangan saman Felda. Kalau saman Felda sikit dia dapat. Sebagai contoh, yang menyaman-menyaman ni, saya ada senarai nama-nama orang. Malas lah saya nak membacanya, kawan-kawan itu juga. Nak suruh baca ke? Ada ni senarai. Jadi dia saman Felda untuk apa? Untuk wang tanam semula sendiri. Dia nak tanam semula sendiri. Felda ada dia punya kaedah-kaedah ya. Sebab kalau kita bagi terus, nanti dia jadi lain. Kita dah banyak pengalaman. Oleh kerana itu, kita adalah peraturan-peraturan, kaedah baru bayaran tanam semula sendiri ini ada kaedah-kaedahnya. Tapi jumlah 1 ekar 1,700 1 ekar. Apa yang berlaku pada Kemahang 1, Kemahang 2 yang menyaman Felda ni ya? Ini Kemahang 1. Kemahang 1 ada 114, Kemahang 2 ada 35. Apa yang berlaku? Mereka diluluskan saman itu, didapati ialah hakim bagi keputusan Felda kena bayar mengikut jumlah wang yang mereka carung. Tuan-tuan, mereka dapatlah 12,000 gitu lebih kurang, sebab mereka 14 hektar, untung 14 hektar, ada lebih 4 hektar.
Orang lain 10 hektar, Kemah 1, Kemah 2, ada sebahagiannya dapat 14 hektar yang saya dipahamkan begitu, jadi 12,000. Tuan-tuan nak tahu tak kalau mereka tak saman mereka dapat berapa? Kalau mereka tak saman mereka dapat RM23,800. Tapi oleh kerana mereka saman, mereka minta wang dicarum, dapatlah 11,500. Itu bukan durian runtuh tuan-tuan, durian jatuh atas kepala. Apa halang kau orang menyaman ni? Hakim menjatuhkan keputusan, dia kata bagi yang dicarum. Itulah yang dicarum. Kita ni bagi subsidi banyak macam-macam. Carum 9,600 yang 10 hektar. Lepas itu kita bagi 17,000. Baki itu mana? Baki itu ialah kita bagi subsidi, ya. Kita bagi subsidi sebab kita ni termasuk dalam kumpulan-kumpulan baik, tuan-tuan. Bagi menolong apa semua, bila masa lah kita nak menganiaya peneroka. Tak adanya terlintas lah nak menganiaya peneroka. Betul tuan-tuan? Kita ni nak membantu peneroka. Oleh kerana itu lain kali ingatlah, janganlah saman. Itu belum lagi kos yang dipotong oleh siapa? Wan Rohimi lah, kawan baik Mazlan Aliman tu. Dipotong lagi kos guaman. Jadi tinggal berapa sen? Orang yang tanam semula sendiri mengikut peraturan Felda dapat 23,800. Orang yang menyaman Felda antara RM7,504 ke RM11,512, 20 sen. Siap sampai sen ni tuan-tuan ni. Ada pada saya punya tangan saya ni segala maklumatnya. Sebab mereka minta wang caruman. Itu yang dicarum. Felda membagi lebih daripada yang dicarum. Felda punya rate 1,700 seekar. Sebab kita ni nak membantu, ya. Segala peraturan-peraturan tanam semula sendiri ni kita nak bantu. Tanam semula dengan Felda jauh lebih baik, ya. Tapi nak juga dengan sendiri tak apalah. Oleh kerana itu kes-kes yang lain, saya nak maklum, kes-kes yang lain diputuskan oleh mahkamah, macam Sungai Koyan dan sebagainya, diputuskan oleh mahkamah apa dia? Mereka hendaklah diberi wang itu oleh Felda dengan syarat mengikut garis panduan Felda. Masuk tunggu turun naik mahkamah lah, begitulah beginilah. Tiba-tiba keputusan mahkamah dapat duit tanam semula sendiri itu dengan syarat ikut garis panduan Felda. Tak payah bawa mahkamah tuan-tuan. Memang begitulah selamanya. Betul begitu? Nak kena bayar lagi, ya, Mazlan Aliman dan kuncu-kuncunya. Ya Allahu Akbar. Mengambil duit. Jangan saman Felda. Masuk ke depan surat khabar gitu, ya. Tak guna, rugi menyaman Felda. Kena bayar kos guaman. Sedangkan keputusan serupa. Tetapi hakim yang memutuskan kes Kemah 1, 2 ni, dia lain sikit keputusan. Dia kata keputusannya bayar. Tak ada nak ikut garis panduan ni, bayar. Bayar apa yang dicarum, bayar keputusannya. Kita pun bayar. Dapatlah separuh je tuan-tuan. Ya, sebab yang dicarum cuma 11,512 antara 7,000. Kan kalau tidak dapat duit raya kan 23,800, cuma dapat 11,000. Saya nak mengulang lagi, tolonglah sampai Pak Imam ni dia orang dengar ke dia orang dah tak dengar Pak Imam dah? Pak Imam ni dia orang dengar. Oleh kerana dia orang dengar Pak Imam, saya nak sekali lagi berpesan kepada tuan-tuan imam kita, nasihatkanlah anak-anak buah kita tu, ya. Kalau ada dengar, apa tak dengarnya, selalu di penjuru masjid ujung, kami nak sama Felda Pak Imam. Ada pula Pak Imam tu kata, saya mendoakan kesejahteraan. Janganlah begitu pula. Pak Imam kena ini. Lain kali Pak Imam kata, ni Timbalan Menteri jaga Felda, dia itu rendah je orang. Tapi rendah-rendah saya tuan-puan, pengurusi Felda lebih rendah pada saya. Tolong jangan sampai ke dia. Sahabat tu, sahabat. Jadi pesan pada anak buah, jangan saman. Kalau saman rugi kita. Contoh Kemah 1, Kemah 2, dia cuma hanya dapat uang yang dicarum, tidak dapat termasuk subsidi-subsidi yang Felda bagi.
iaitu 1,700 seekar. Kalau tidak 1,700 kali 24 ekar, dapatlah RM23,800. Kalau dia 10 ekar dapat 17,000. Tapi kalau saman tak dapat begitu. Ada satu lagi kaedah. Baru-baru ni saya jadi hakim, tuan. Wah, dengan segala kita punya penasihat undang-undang Helwani dan kawannya, saya jadi hakim apa? Hakim arbitration. Arbitration tu benda Allah apa pula? Timbang tara. Rupa-rupanya hal-hal tentang Felda ni boleh dibagi pada menteri yang jaga Felda. Kalau tuan-puan tak setuju, jangan bawa mahkamah, bawa ke timbang tara. Ni satu lagi, jangan saman Felda bawa ke timbang tara. Siapa yang memutuskan? Tuan-tuan boleh bawa lawyer, peguam, tapi janganlah selalu sangat. Lepas itu kita pun melihat dengan peguam kita. Lepas itu bawa kertas-kertas apa yang tak puas hati, saya yang memutuskan. Datuk Najib disibuk jaga satu Malaysia. Jadi hakim timbang tara ni, inilah dia, tuan-tuan. Saya, kalau saya buat keputusan, memang bagus punya keputusan, tuan-tuan. Semua keputusan yang boleh menguntungkan Felda dan boleh menguntungkan peneroka Felda. Dan saya dah buat 2 keputusan. Tak perlulah saya menyebut apa kesnya, tapi lebih kurang ses lah, wang ses dan sebagainya. Lepas belaka, tuan-tuan. Jadi kalau ada apa-apa hal nak bawa ke timbang tara, kan bagus, ya. Jadi tak payah turun naik. Dan saya nak beritahu, tak payah bayar apa-apa, ya. Hakim tu, peguam tu bolehlah bayar duit minyak di 500 ke apa ke. Jadi tak payah masuk suap khabar, siap masuk suap. Macam buruk kenal ke Felda ni, ya, nak disama-sama ni, ya. Saya nak beritahu, Felda terus menjaga segala kepentingan yang ada untuk rakyat dalam kawasan Felda. Ada orang nak menyebut saya berdebat dengan dia. Tuan-puan kan tak tahu siapa, ya. Tiba-tiba baru ni dia kalah, tuan-puan. Saya menunggu SMS dia. Sebab selalu apabila menang je, kes Kemahang 3, Felda menang, tahniah, Allahu Akbar. Dia pun hantar pada saya, tuan-puan. Tak lain daripada tak bukan kawan kita telah, Mazlan Aliman, seumur dengan saya. Walaupun orang Johor, yang tu tak berapa boleh pakai lah, tuan-puan. Lepas tu baru ni tiba-tiba dia terkena, tuan-puan. Dia terkena Lembah Kelau. Siapa dia daripada Lembah Kelau? Hero betul lah pengurus tu. Mana dia Lembah Kelau? Mana dia? Okey, bagus. Dalam GSA, Group Settlement Act, Akta Tanah Berkelompok ni, pengurus berkuasa untuk menjaga keharmonian. Keharmonian apa? Keharmonian rancangan. Jadi kalau ada orang datang nak bawa tak harmoni, maka pengurus bertanggungjawab untuk memastikan keharmonian, boleh menahan orang itu daripada melakukan perkara yang tak harmoni. Dengan lain perkataan, teruskanlah pengurus. Kalau ada orang jenis macam tu nak masuk, tahan aja lah, ya. Sebab kita dah ada. Boleh. Tapi kalau saya nak pergi ceramah, jangan pula ditahan. Sebabnya saya bukan nak bawa tak harmoni. Yang ini, bagi borang, tuan-tuan. Bagi borang. Borang apa? Borang tanah. Macam dia tu DO, tuan-tuan. Ini satu hal lagi ni. Seluruh rancangan ada dihantar borang-borang ni. Pegawai saya tak payahlah guna slide-slide tu. Macam ini lagi bagus, saya tak, ya. Bersembang macam ni. Ingat engkau orang ni DO ke? Pandai nak melulus tanah. Lepas tu tanya, bila tanah ni lulus? Bila aku merentah. Bila engkau merentah? Entah. Dah tu borang tu untuk apa? Saya menganggap borang itu pembohongan, penipuan. Jangan tertipu dengan perkara seumpama itu. Kenapa tak bagi borang untuk di sini borang untuk dapat bulan, yang ini borang untuk ke matahari, kan gitu. Sebab janji bulan dan matahari, bintang dan cakrawala, tuan-tuan. Saya nak beritahu sekali lagi, tuan. Kenapa tak boleh nak bagi tanah tu? Kenapa? Adakah kami ni lokek sangat? Tidak, tuan-tuan, ya. Saya nak beritahu terus terang, saya beritahu di sini. Kenapa 331,000 hektar itu yang Mazlan Aliman dan kuncu-kuncu pembangkang dalam buku jingga nak dihantar tanah itu, nak dibagi, nak dibubar Felda Plantation dan sebagainya? Tak jadi masalah bubar Felda Plantation, sebab tanah itu bukan milik Felda Plantation. Tanah itu milik Felda. Felda Plantation adalah anak syarikat yang mengurus 331,000 hektar lebih kurang di seluruh Malaysia, tanah ladang.
Kenapa tak boleh nak bagi, tuan-tuan? Saya nak beritahu, anak-anak kita ni ramai. Saya dah menyebut di mana-mana. Kenapa anak kita ramai? Sebab lampu tutup awal. Jadi ada yang sedozin, cukup satu tim bola sepak, ya. Jadi anak-anak kita ramai. Campur. Anak cucu kita ni 1,6 juta orang. 1,6 juta orang anak cucu Felda. Kenapa kita tak boleh nak bagi tanah itu? Ada beberapa sebab. 1,6 juta orang tu dibagi 331,000 hektar. Seorang dapat 1 ekar, tuan-tuan. Bukan 1 hektar. 1 ekar seorang. 1 ekar seorang. Dah tu tanah tu kat mana yang 1 ekar tu? Tanah 1 ekar tu kat mana? 100,000 hektar kat Sabah, tuan-tuan. Sabah tanah tu. Siapa nak ngambil tanah 1 ekar seorang kat Sabah tu? Nak kena sesah dengan perang panjang dengan orang Sabah. Bukan 331,000 hektar tu semua dekat Semenanjung. 1/3 tanah itu ada di Sabah. Oleh kerana ada di Sabah, manalah nak boleh nak bagi kat orang Semenanjung. Sebab 1,6 juta orang anak cucu kita itu majoritinya orang Semenanjung. Ini saya nak beritahu terus terang. Ini pembangkang dalam buku jingga dia tu. Salah satu daripada 10 ini yang dia nak bagi. Ada orang kata bukan buku jingga, buku jingge. Warna macam warna Felda lah, ya. Kenapalah dipilih warna macam itu. Macam ni tiba-tiba ada himpunan bersih ni warna kuning. Lepas itu Datuk Najib pergi jumpa Queen Elizabeth. Queen Elizabeth pakai baju warna kuning. Lepas itu masuk dalam blok, Queen Elizabeth menyokong bersih. Kalau Datuk Najib punya bahasa, kepala otak dia, tuan-tuan. Mana dia menyokong kuning tu warna diraja yang dirompak oleh kumpulan-kumpulan itu. Merompak warna diraja, tuan-tuan. Jadi kalau nak pakai warna kuning, pakai. Sebab korang bukan menyokong, ya. Ini warna raja aku. Begitu. Okey, kat mana tadi? Melilau jauh. 100,000 hektar di Sabah. Macam mana lah nak dapat benda tu? Ya, 1/3 di Sabah, 2/3 tanahnya di sini. Sedangkan rakyat yang ada bagi tanah ni 1,6 juta orang ini, majoriti 95% ada dalam kawasan Semenanjung. Itu dari segi praktikal tak boleh nak bagi. Lepas itu 1 ekar ni ada elektrik ke tanah tu? Tak ada. Ada air ke tanah itu? Tak ada. Ada jalan raya ke tanah itu? Tak ada. Ada telefon ke tanah itu? Bawa telefon bimbit kat tanah tu barulah ada telefon, tuan-tuan. Tak ada apa. Tanah tu ada kat mana? Penjuru-penjuru alam. Tahulah kita kawasan apa ni, kawasan Tanah Ladang tu di penjuru-penjuru semua. Tidak ada sebarang pembangunan. Satu lagi, tuan-tuan, tanah itu tidak ada kawalan GSA. Maksudnya apa? Pegangan bebas. Dapat hari ini, tuan-tuan, besok jual. Habis tanah. 331,000 hektar tak ada lagi milik satu organisasi yang majoritinya orang Melayu. Habis, tuan-tuan, tanah, ya. Dah 1 ekar nak ngerjakan kat mana? Kat penjuru alam sana. Lepas tu adalah toke-toke mana ngumpul dibelinya 1,000 orang, 1,000 ekar. Dapat satu kumpulan 1,000 ekar oleh toke-toke itu. Toke apalah, tak kisah, ya. Jadi habis, tuan-tuan. Sebab itu pegangan bebas. Di tidak bawah kawalan GSA macam tanah kita ada sekatan-sekatan. Itu sebab kita tak bagi tanah. Satu lagi apa sebab? 1,6 ribu juta duit, termasuklah duit yang kita nak bagi kejap lagi ni, 15.77 juta. 1,6 ribu juta duit. Bajet Felda tahun ini datang daripada mana? Datang sebahagian besarnya daripada hasil 331,000 hektar. 1,6 ribu juta tu buat apa, tuan-tuan? Satu daripada 1,000 perkara yang dibuat, 15.77 juta nak bagi hari ni. Lagi apa dia? Duit raya yang PM akan umum. Berapa banyak? Tunggu, sabar. Rupanya ada duit raya, ya. Yang itu tahunan, saya tak tahu, tuan-tuan, ya. Itu tunggu PM umum. Saya tak adalah nak mengambil kerja-kerja pengumuman-pengumuman itu. Pendek umur nanti kalau mengambil, ya. Lepas itu, apa lagi? Bonus, tuan-tuan, bonus hujung tahun. Ada ke tak ada hujung tahun ni? Saya rasa ada, tuan-tuan. Takkan tak ada pula. Itu daripada duit 1,6 ribu juta tu. Apa lagi? Buat futsal, gelanggang. Semua
317 tu akan dapat gelanggang futsal terbuka. Imam-imam pun boleh main futsal. Lepas sembahyang, apa salahnya? Ya. Tapi janganlah pakaikan pelekat pula main futsal tu. Segala rancangan kita nak buat futsal, itu duitnya. Apa lagi? Kemahiran anak-anak peneroka ni, itu juga duitnya. Apa lagi? Segala benda lah. Bayar gaji Datuk Zul, gaji tu kan. Lepas itu kalau tanah tu diambil semua oleh anak peneroka, Datuk Zul berhenti kerja lah. Masalah tu bukan Datuk Zul seorang, Tuan Haji Ramli Putih. Dia pun punya ramai di bawahnya, ya. Semua sekali pekerja Felda ni 23,000 orang. Apa mereka tak ada anak bini? Kena berhenti belaka 23,000 orang tu. Kerana apa? Habis tanah dah diambil, Felda tak ada lagi duit. Tanah itu sebab ada kelapa sawit, ya. Ada hasil, habislah. Kena berhenti 23,000 orang. Setiap keluarga tu ada 5 orang, kali 23,000 berarak dekat sini tuan-tuan. Seluruh Kuala Lumpur ni ada demonstrasi baru. Demonstrasi apa? Kerana pekerja-pekerja Felda dipecat. Kerana apa? Tak ada nak bayar gaji, tak ada duit nak bayar gaji. Tanah dibagi pada anak peneroka belaka. Lepas itu yang 60,000 orang dekat kebun yang menyabit sekarang ni, Bangladesh, Indonesia, kena berhenti belaka lah. Jadi tuan-puan, habis kita Felda ni. Ada pula orang cakap, mintalah duit dengan kerajaan 1,6 juta. Kalau kita minta duit dengan kerajaan 1,6 juta, kerajaan kena ambil daripada orang kampung duit. 1,6 juta yang diguna untuk tahun ini dapat daripada ladang. Kerana kerajaan tahu Felda ada duit, kerana kerajaan tahu Felda berdikari dengan ada 331,000 hektar itu. Tetapi kalau kita serahkan ni, kerajaan pula nak bagi kita 1,6 juta. Saya silap dapat 1,6 juta aja, bukan 1,6 juta. Duit nak dapat daripada mana? Duit daripada orang kampung. Kampung kat Malaysia ni dia berapa banyak? 15. Bukan 15 kampung, 15,000 kampung. Felda ada berapa? 317 sahaja. Kampung 15,000. Nak kena ambil duit orang kampung tu untuk bantu Felda. Sekali lagi kena sesah dengan parang panjang tuan-tuan. 2 kali kena sesah dengan parang panjang. Ini bahasa orang Banjar, disasah dengan parang panjang. Siapa orang Banjar kat sini? Orang Banjar? Ada. Kulaan saya semua belaka tu, ya. Kulaan berataan. Orang Banjar ni dia ada pepatah, kalau 1 baru belajar, kalau 2 boleh mengajar, kalau 3 terlebih ajar, kalau 4 baru banjar tuan-tuan. 4 apa? Bukan 4 bini tuan-tuan. Bini tu salah satu je. 4 kereta, 4 rumah. Seorang orang rumah, marah Datin kalau saya sebut 4 orang rumah. Apa lagi 4? 4 lah segalanya, ya. Itu pepatah orang Banjar. Selingan. Jadi tuan-puan, saya harap dipahami tentang perkara itu. Kemudian apa lagi? Kalau kita beratur di sini mengambil borang 1 ekar untuk anak cucu kita, ramai beratur dekat Dewan, katalah beratur daripada sini sampailah ke mana? Sampai ke Negeri Sembilan punya beratur nak mengambil borang 1 ekar tu tuan-puan. Rakyat lain apa tak buka mata ke? Rakyat lain buka mata. Kita ni ada berapa ramai kita ni? 2 juta orang kita ni. 1,6 juta anak cucu, campur tolak semua sekali dengan pekerja-pekerja semua. Orang yang bernama kumpulan Felda ni 2 juta. Rakyat Malaysia ni ada berapa? Rakyat Malaysia ni 27 juta. 25 juta tu ada tanah ke tuan-tuan? Ada tanah ke? Saya nak beritahu ni, al-ad wal ihsan, keadilan dan juga ihsan yang diamalkan dan pertimbangkan untuk membuat satu-satu keputusan. Tuan-tuan nak tahu apa yang disebut oleh 25 juta lagi rakyat Malaysia? Wah, bukan main. Bapak engkau pula dapat 1 ekar. Bapak aku 1 ekar pun tak dapat. Aku langsung tak dapat apa. Apa engkau ni hebat sangat ke? Serah orang Felda je lah menyokong Barisan Nasional. Hancur tuan-tuan. Kita cuma ada 2 juta. Kat luar sana ada 25 juta. Oleh kerana itu, fahamilah kenapa kita tak serah-serah borang yang macam mana yang diorang buat tu. Saya yakin kalau mereka faham apa yang saya sebut ini, mereka akan gugurkan janji itu tuan-tuan. Saya yakin mereka akan gugurkan janji itu kalau mereka faham. Bayangkan, ditakdirkan oleh Allah, tiba-tiba mereka memerintah, dapat tu. Beratur,
Beratus 1,6 juta orang minta. Marah, mengamuk segala rakyat yang lain. Bapak engkau dapat tanah, engkau pula dapat tanah. Aku bapak tak dapat. Tanah aku hanya ada dalam Pasu Bunga kerana aku duduk kondominium Kuala Lumpur. Memang saya lah tu tuan. Menjaga Felda tetap hari tak dia dapat tanah-tanah ni. Tanah dalam Pasu Bunga sebab rumah ke atas tuan, dah nak buat tanah daripada mana pula, ya. Itu sahaja tanah yang ada. Jadi saya nak maklum kepada tuan-puan, itu duduk bicara kenapa kita tidak melaksanakan apa yang pembangkang janji yang saya sebut sebagai Fata Morgana. Fata Morgana tu apa benda Fata Morgana? Umpama di padang pasir yang panas, tiba-tiba nampak macam air di hadapan kita yang kehausan, pergi mencari air, sampai di situ tak jumpa air, rupanya hanya miraj ataupun ilusi kerana panas. Itu dia Fata Morgana. Janji pembangkang nak bagi tanah kepada anak-anak Merauke ini adalah janji Fata Morgana, tuan-tuan. Janji palsu yang kita jangan terikut dengan janji itu. Serupa orang yang menyuruh kita ni menyaman Felda, menyaman Felda, menyaman Felda. Tetapi apabila tiba keputusan hakim, rugi dengan keputusan itu. Kemahang 3 sekarang tengah berebut harta rampasan perang, tuan-tuan. Tak sudah-sudah katanya. Lepas itu ada pula kabarnya kumpulan itu nak menyaman kumpulan-kumpulan yang dapat lebih daripada dia. Rasanya tak apa bersih harta tu, tuan-tuan. Kita ni tak menipu grade apa semua ni, tak tipu, tuan-tuan. Ya, saya nak mengulang, kerana peguam bela kita tak datang, maka kita tak lepas kes Kemahang 3. Tolonglah beritahu anak buah, jangan saman Felda. Beritahu anak buah, teruskan keharmonian. Beritahu anak buah, tidak mungkin satu organisasi yang begini gemilang ingin membohongi dan menipu rakyat yang dijaganya. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Percaya, tuan-puan? Percaya. Kita akan terus membantu dan terus membantu. Saya akan terus membantu Datuk Najib yang sibuk menjaga negara, daripada Perlis sampai ke Sabah, pergi ke hulu ke hilir mencari pelabur dan macam-macam. Saya bukan anak Merauke, saya nak ulang, saya anak penulis getah. Tahu pasal getah dan juga kelapa sawit, tak jadi hal dan orang tak boleh nak tipu. Saya dibesarkan dengan 2 susu, susu ibu dan susu getah. Walaupun susu getah itu saya tak minum, tuan-tuan. Jadi hal-hal orang susah, hal-hal yang macam-macam tu saya tahu belaka lah, ya. Tahun 96 bawa kampung saya ada elektrik, air dan jalan raya. Lebih teruk daripada jengka tu, kenapa dipanggil jengka? Datuk Najib hari itu menyebut kenapa dipanggil jengka. Sebab lalu kawasan tu tanah merah, jumpa sekumpulan orang warna merah kerana tanah merah, maka orang pun tanya, ini jin ke? Jadilah kawasan jengka. Bila Datuk Najib sebut pasal transformasi ni, Felda bapak contoh transformasi. Daripada hutan jadi kampung, daripada kampung jadi ladang, daripada ladang jadi apa? Jadi bandar-bandar kecil, ya, yang diumum hari itu bandar Tuan Razak, ada bandar Mempaga, ada bandar mana lagi, Terolak, ada bandar mana lagi, bandar Raja Alias. Kita sentiasa buat perkara itu, ya. Kemudian apa lagi transformasi, perubahan besar daripada dalam negara kepada global. 12-13 negara Felda ada sekarang ini. Felda antara organisasi yang terhebat. Dan saya nak mengingatkan kembali apa Datuk Najib menyebut, tahun hadapan 7 Julai, perayaan Hari Peneroka, perayaan Hari Felda, Hari Peneroka adalah di mana? Di hadapan menara KLCC, di hadapan menara Felda 50 tingkat yang akan siap tak berapa lama lagi, tuan-tuan. Menara itu adalah menara untuk kita dan anak cucu kita di hadapan bangunan berkembar paling tinggi dalam dunia. Datuk Zul beritahu saya tak muat auditorium dia. Saya kata kalau tak muat, seluruh kawasan KLCC, tempat rehat orang ramai tu, kita pasang belaka kemah penuh dengan 50,000, 60,000 orang penuh ke Felda. Sabarlah menunggu 7 bulan 7. Adakah 7 bulan 7 itu lepas pilihan raya atau sebelum pilihan raya? Wallahu alam bisawab, tuan-tuan. Hari dah malam, tak mampu saya nak menjawab. Cukuplah sekadar itu. Masalah Ketua Penerangan UMNO ni tak boleh jumpa mikrofon, tuan-tuan. Tak boleh nak berhenti. Jadi harap pesanan-pesanan saya itu dapat difahami dengan jelas. Dan alhamdulillah syukur pimpinan Felda bawah Perdana Menteri, bawah Tan Sri Isha, bawah Datuk Zul, bawah Datuk Sabri, semuanya
memikirkan hal-hal yang baik-baik untuk kita. Mudah-mudahan Allah SWT terus merestui, sebagaimana juga hasrat kita ini untuk maju dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu adalah ayat-ayat yang semuanya menyuruh kita maju, bahagia, sejahtera, dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita dapat segala itu dengan izin Allah SWT melalui organisasi yang cukup hebat dipanggil Helda ini. Alhamdulillah. Saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini melancarkan program pra-Ramadan 1432 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.